So kita nak kongsikan pagi ini 5 jasa penting Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita umat Muhammad adalah umat yang terakhir, dan umat Muhammad umurnya tak panjang dibanding dengan umat umur terdahulu. Umur umat Muhammad, kata Nabi SAW, baina sittin wa sab'in, lingkungan 60 ke 70, itu kebiasaan. Dan mungkin kurang daripada itu. Banyak kita jumpa orang sekeliling kita kurang daripada itu, dan ada yang lebih daripada itu. Tapi umumnya baina sittin wa sab'in, 60 ke 70. Itu umumnya umur umat Muhammad SAW dibanding umat terdahulu. Jadi Nabi SAW tahu benda ni, dan Nabi cerita pada kita. Jadi Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala 5 perkara. Nabi SAW mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala 5 perkara untuk kita umat Muhammad, dan Allah bagi ini jasa Nabi SAW. Apakah perkara itu, tuan-tuan sekalian? Yang pertama, Nabi SAW minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dirahmati umat Muhammad, dan Allah bagi yang pertama tidak pernah diberi pada umat terdahulu, iaitu gandaan pahala. Gandaan pahala hanya kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Tak pernah diberi pada umat terdahulu. Sebab itu kita sembahyang subuh, tadi kita sembahyang subuh 1 pahala. Kita sembahyang subuh secara berjamaah 27 kali, macam 27 kali kita sembahyang. Kalau kita melazimkan solat jemaah dalam masa setahun, macam kita solat selama 27 tahun. Kalau kita solat jemaah 10 tahun, macam kita solat berjemaah 270 tahun. 40 tahun kita melazimkan solat jemaah, maka macam kita sembahyang 1000 tahun. Jadi kita tak sampai umur 1000 tahun, tapi Nabi minta, dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi, tidak pernah dibagi pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad, ada gandaan pahala. Sebab itu kita carilah amalan-amalan yang kalau kita buat, kita digandakan pahala. Antaranya solat jemaah. Ini bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Rajab, Sya'ban, Ramadan, kurang lebih 6-7 bulan Ramadan. Ramadan lagi lah digandakan pahala. Dalam Ramadan pula ada Lailatul Qadar. Barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar, macam ibadah 1000 bulan. Tak pernah dibagi pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad saja. Kita bersedekah, nanti tuan-tuan puan-puan keluar daripada masjid ni, tu ada tabung tu kan. Sedekah boleh digandakan sehingga 700 kali ganda. Bersedekah, itu sudut pahala dia. Macam kita kata, kalau kita bagi RM1, macam 700 kali gandaan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah bagi kepada umat Muhammad. Umat Muhammad tidak pernah dibagi umat terdahulu, iaitu gandaan pahala. Itu yang pertama. Itu jasa Nabi SAW kepada kita. Sebab tu kita selalulah kena syukur pada Allah dan berterima kasih pada Nabi SAW dengan memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Kemudian yang keduanya apa? Yang keduanya, salin dulu poin dia, atau ingat dulu. Yang keduanya, pahala dan pengampunan. Pahala dan pengampunan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kalau kita beramal ni ada pahala. Dan Nabi SAW tahu
Sampai satu masa kita ada kegairahan untuk membuat amalan. Sampai satu umur kita nak buat amalan, dan kita nak supaya Allah kurniakan kepada kita kebaikan-kebaikan. Tapi kadang-kadang kita membuat amalan, kita lupa nak bertaubat. Kita buat amalan, kita sembahyang, kita baca Quran, tapi kita lupa nak bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kurniaan yang kedua kepada umat Muhammad hasil daripada permintaan Nabi, iaitu ada beberapa amalan bukan saja boleh pahala tapi boleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dibagi pada umat terdahulu. Kita buat amalan, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Apa antaranya? Antaranya berwuduk. Kita ambil wuduk, kita berwuduk ni pahala pun dapat, dan wuduk itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ini antara kelebihan orang yang berwuduk. Pagi tadi sebelum salat subuh kita berwuduk, wuduk kita tu ataupun kita ambil air sembahyang, boleh pahala, boleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa antara lain? Antara lain adalah majlis ilmu. Majlis ilmu macam ini, kita duduk dalam majlis ilmu ni, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Kalau dalam beberapa perawian majlis ilmu macam ni, 70,000 malaikat ada bersama kita tau, menyaksikan dan mendoakan kebaikan pada kita ni. 70,000 malaikat. Habis majlis ilmu, malaikat akan naik bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bertanya kepada malaikat, sedangkan Allah Maha mengetahui, wahai malaikat, ketika engkau meninggalkan hamba-Ku tadi, apa yang mereka buat? Apa kata malaikat? Ya Allah, kami menyaksikan mereka duduk dalam majlis ilmu, mereka cerita mengenai pahala, kebaikan, mereka cerita mengenai syurga. Apakah mereka pernah melihat syurga? Tidak pernah, wahai Allah. Bagaimana kiranya mereka melihat syurga? Ya Allah, sudah tentu mereka akan lebih taat lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kata malaikat. Mereka cerita mengenai dosa, mereka cerita mengenai pengampunan, mereka cerita mengenai neraka, ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah, wahai Tuhan. Bagaimana kiranya kalau mereka pernah melihat neraka? Ya Allah, sudah tentu mereka lebih taat lagi, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu aku ampunkan sesiapa yang ada dalam majlis ilmu tu. Allah bagi pengampunan. Kemudian malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, tapi kan ya Allah, ada di antara mereka yang datang majlis ilmu tidak ikhlas. Malaikat tahu ada yang datang tak ikhlas. Menyampah aku tengok lelaki kat rumah, baik aku datang tengok dia kuliah ni. Malaikat tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengan kebaikan orang yang ikhlas, orang yang tak ikhlas juga aku ampunkan dosa dia. Terima kasihlah siapa yang ikhlas datang kuliah pada pagi ni. Dengan itu kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amalan, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Allah bagi itu kelebihan dan jasa Nabi yang kedua. Nabi minta pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bagi kurniaan tu kepada kita ni. Untung, terima kasih sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga, apakah jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiganya, pahala yang kekal. Pahala yang kekal. Jadi tuan-tuan sekalian, macam saya sebut di awal kuliah tadi, umur umat Muhammad tak panjang. Baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70, itu average umur umat Muhammad, kebiasaan.
Jadi Nabi tahu dan Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah rahmatilah umatku, ya Allah rahmatilah umatku, ya Allah. Dengan doa dan air mata Nabi, Allah Subhanahu wa taala bagi kurniaan yang ketiga. Apa dia kurniaan ketiga? Ada amalan umat Muhammad walaupun dia dah meninggal tetap diberi pahala pada dia macam dia hidup. Apakah amalan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalatha." Mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3. Allah kurniakan, iaitu yang pertamanya sedekah jariyah, sedekah yang berterusan. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wa waladun salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Jadi tidak pernah dibagi pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad saja, iaitu ada pahala yang kekal. Walaupun kita dah tak ada, tapi pahala tetap mengalir kat kubur kita. 3 amalan tadi kita bahaskan. Jadi yang pertama sedekah jariah, sedekah yang berterusan. Ini cari peluang cari peluang. Maknanya sedekah kita tu kekal dan berterusan digunakan. Ada wakaf madrasah ke, wakaf masjid ke, benda-benda kekal terutamanya kan. Kita ambil, maknanya ambil bahagian. Tak semesti banyak tapi kita ambil bahagian tak semesti banyak. Maka selagi mana benda tu ada, selagi itulah pahala tu kekal kat kita tu.